Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan menyambung kembali kuliah tafsir Al-Quran bagi siri yang ke-8. InsyaAllah pada kali ini kita akan membincangkan tentang pentafsiran ayat yang ke-4 surah Al-Anfal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Mereka itulah orang yang benar-benar beriman. Mereka akan mendapat darjat yang tinggi di sisi Tuhan mereka dan keampunan serta limpah kurniaan yang mulia. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab menerusi kitabnya Tafsir Al-Misbah menyatakan bahawa kalimah hum yang terletak di antara perkataan ulaika dan al-mu'minun adalah bertujuan untuk menekankan dan mengkhususkan sifat mukmin sejati melalui sifat-sifat yang dinyatakan dalam ayat-ayat sebelum ini. Perkara ini selari dengan kalimah innama yang disebut dalam ayat yang kedua surah ini. Manakala kalimah karim diambil daripada kata dasar yang terdiri daripada huruf kaf, ra dan mim yang mengandungi maksud kemuliaan dan keistimewaan. Ungkapan rizqun karim membawa maksud segala yang baik dan istimewa pada rezeki seperti halal, berkeadaan baik, memuaskan dan sebagainya. Manakala ungkapan qaulun karim bermaksud ucapan yang baik, benar, mudah difahami, sesuai dengan mesej yang ingin disampaikan dan selari dengan kaedah tata bahasa. Kalimah karim mempunyai maksud keluruhan budi. Dalam konteks ungkapan rizqun karim, ia dapat menimbulkan kesan di mana seseorang yang memperolehi rezeki, maka dia tidak akan berasa malu untuk menafkahkannya kerana ia memiliki keluruhan budi. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara umumnya, Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menerusi kitabnya Tafsir An-Nur mentafsirkan ayat yang keempat surah Al-Anfal ini dengan menyatakan bahawa orang beriman yang memiliki 5 sifat seperti mana yang dinyatakan dalam ayat sebelum ini merupakan mukmin yang benar-benar telah tertanam iman yang kuat di dalam hatinya. Mereka akan mendapat darjat yang lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan niat dan amalan yang dilakukan. Mereka juga akan mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala dan ganjaran syurga. Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab dalam mentafsirkan ayat yang keempat ini dengan menyatakan bahawa selepas ayat-ayat sebelum ini menjelaskan contoh amalan orang beriman yang berkaitan dengan hati, anggota badan dan harta, maka ayat yang keempat ini menunjukkan kedudukan tinggi mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya, ulaika humul mu'minuna haqqan
lahum darajatun inda rabbihim. Mereka itulah orang yang benar-benar beriman. Mereka akan mendapat darjat yang tinggi di sisi Tuhan mereka, iaitu orang yang sempurna dan mantap imannya. Mereka dikurniakan darjat yang tinggi di sisi Tuhan mereka dan mendapat ganjaran syurga serta keampunan terhadap kesalahan-kesalahan mereka dan diberikan rezeki yang mulia, halal dan memuaskan di dunia dan akhirat. Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab menjelaskan lagi bahawa ayat keempat ini mengukuhkan ayat yang kedua yang membataskan golongan mukmin yang benar-benar sempurna imannya, iaitu mereka yang memiliki kelima-lima sifat yang disebutkan dalam ayat sebelum ini. Ini bermakna apabila salah satu daripada kelima-lima sifat tersebut tidak dimiliki, maka dia tidak dinamakan sebagai mukmin sejati. Tetapi perlu difahami bahawa tidaklah bermakna individu tersebut langsung tidak beriman. Cuma dia tidaklah dikira sebagai mukmin sejati yang sempurna imannya. Manakala Profesor Dr. Hamka menerusi kitabnya Tafsir Al-Azhar mentafsirkan ayat ulaika humul mu'minuna haqqa dengan menyatakan bahawa jika tiada salah satu daripada 5 sifat tersebut, maka seseorang itu belum dikira sebagai mukmin yang sebenar dan dia masih perlu meneruskan latihan kerohanian untuk mencapai iman yang sebenar. Seterusnya bagi ayat lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Profesor Dr. Hamka menyatakan bahawa apabila kelima-lima syarat tersebut telah dilengkapkan, maka darjat seseorang mukmin itu akan dinaikkan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara ini merupakan suatu kemuliaan jiwa bagi seseorang mukmin dalam kehidupannya di dunia dan akhirat. Darjat tersebut diumpamakan sebagai lampu yang bersinar, kerana iman itu kadang-kala juga dinamakan sebagai nur ataupun cahaya. Perkara ini juga berkaitan dengan aspek kerohanian dan tidak dapat diukur secara fizikal atau material. Ia juga diumpamakan seperti bintang kebesaran dan pingat anugerah tertinggi yang diberikan oleh pemimpin kepada orang yang berjasa kepada negara. Menurut Hamka lagi, kemudian orang mukmin yang sejati dijanjikan pula dengan keampunan bagi kesalahan yang dilakukan. Ini kerana sebagai manusia sudah pasti terdapat kelemahan dan kekurangan. Apabila seseorang mukmin telah berjuang dengan niat dan tujuan yang mulia lagi suci, namun demikian kadang-kala dia juga melakukan kesilapan. Oleh kerana dia mempunyai niat dan tujuan yang mulia lagi suci, bahkan medan perjuangannya juga suci, maka kesalahan kecil yang dilakukannya akan diampunkan dan diberikan kemuliaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat kelak. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tafsir bagi ayat yang keempat, surah Al-Anfal, menurut pentafsiran oleh para ulama, di mana apabila direnung dan diperhalusi, ayat keempat ini mengesahkan dan memperakui bahawa seseorang mukmin yang memiliki kelima-lima sifat seperti mana yang disebutkan dalam ayat sebelum ini ialah mukmin sejati yang benar-benar sempurna imannya. Ayat keempat ini juga menegaskan ganjaran yang diberikan kepada orang yang benar-benar beriman ialah darjat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang mulia dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, jika kita melihat situasi masyarakat Islam pada hari ini, ramai yang mengaku dirinya Muslim yang beriman, tetapi apabila melihat perbuatan dan kelakuan mereka tidak menggambarkan apa yang diucapkan
dan tidak mencerminkan seseorang mukmin sejati. Dari segi akidah, masih terdapat di kalangan umat Islam yang mempercayai perkara syirik, khurafat dan mengamalkan sihir. Selain itu, ada juga yang mengagungkan ideologi yang bertentangan dengan Islam, seperti ideologi sekularisme, komunisme, pluralisme, liberalisme, dan fahaman yang lain yang bercanggah dengan Islam. Bahkan ada yang sesat dan menyalahi mazhab Ahlussunnah wal Jamaah dengan menganut fahaman Syiah, Batiniyah dan kumpulan sesat lain yang berselindung di sebalik nama Islam. Manakala dari aspek syariah pula, masih terdapat orang Islam yang tidak menunaikan solat fardu, tidak berpuasa di bulan Ramadan, tidak membayar zakat dan tidak menunaikan tuntutan kewajipan yang lain. Bahkan ada yang melanggar hukum Islam dan melakukan jenayah seperti mengamalkan riba, tipu menipu, khianat mengkhianati dalam urusan jual beli, mencuri, merompak, memakan harta anak yatim, meminum arak, berjudi, berzina, mengubah jantina, homoseksual, membunuh dan sebagainya. Dari segi akhlak pula, masih terdapat orang Islam yang mengaku beriman tetapi memfitnah orang lain, mengadu domba, melakukan khianat, pecah amanah, saling menjatuhkan dan memburukkan, mengejek, menghina, membuli, menyeksa mental dan emosi, menderhaka kepada ibu bapa, memutuskan silaturrahim, menyakiti jiran dan sebagainya. Semua perkara ini pada hakikatnya tidak mencerminkan sifat dan ciri-ciri mukmin yang sejati, bahkan memburukkan dan menjatuhkan maruah umat Islam. Perkara ini mengakibatkan orang bukan Islam semakin menjauhkan diri dan tidak tertarik kepada Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-20, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa rasulah wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un. Wahai orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasulnya dan janganlah kamu berpaling daripadanya sedangkan kamu mendengar ayat-ayat Al-Quran yang mewajibkan taat kepada Allah dan Rasulnya. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ahzab ayat 36, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Dan tidaklah patut bagi orang yang beriman daripada kalangan lelaki dan perempuan apabila Allah dan Rasulnya menetapkan keputusan mengenai sesuatu perkara, maka tidaklah harus mereka mempunyai hak memilih ketetapan sendiri mengenai urusan mereka. Dan sesiapa yang tidak taat kepada hukum Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat yang keempat surah Al-Anfal ini ialah, pertama, setiap orang Islam hendaklah sentiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dengan melaksanakan segala suruhan Allah dan meninggalkan segala larangannya. Kedua, setiap individu Muslim perlulah berusaha untuk meningkatkan tahap keimanannya dengan mengikuti dan melakukan semua ajaran Islam seperti mana yang telah ditunjukkan dan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, setiap Muslim hendaklah mendidik hati supaya sentiasa berasa takut dengan azab siksaan Allah, sentiasa membaca dan mendengar ayat suci Al-Quran, menunaikan solat fardu, menafkahkan harta sama ada melalui zakat maupun sedekah, dan bertawakal kepada Allah dalam setiap perkara selepas berusaha dan berdoa kepadanya.
Ini supaya dapat menjadi Muslim yang benar-benar beriman kepada Allah Ta'ala dan seterusnya mendapat keampunan, rezeki yang mulia dan darjat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, sekian sahaja kuliah tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. Insya-Allah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri kuliah tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.